Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz Azizi bin Muhammad Razi dan kumpulan kami akan membentangkan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah satu keadaan di mana ia melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, bau-bauan, logam toksik seperti pelumung tembaga dan sisa radioaktif. Dalam video ini, kami akan membincangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara, kesan-kesan yang dihasilkan oleh pencemaran udara serta langkah-langkah pencegahan pencemaran udara tersebut. Halo semua, saya Bang. Saya akan membincangkan tentang pencemaran udara, faktor pencemaran udara. Yang pertama adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini berlaku di mana-mana saja oleh kerana sikap manusia sendiri. Dan jarang sekali ia berlaku kerana perubahan alam semula jadi, iaitu kerana cuaca. Dalam aktiviti seharian manusia, yang mana pertama adalah kegiatan di rumah. Contohnya BBQ, iaitu memanggang, masakan, itu juga menyebabkan suatu pembakaran terbuka berlaku. Kedua adalah pembakaran terbuka yang mana ingin membuka ladang yang baru. Mereka terpaksa membakar bagian hutan untuk membuka kawasan yang baru. Dan ketiga adalah perkemahan, membuat satu pembakaran terbuka yang mana mungkin unggun api untuk mereka hidupkan suasana perkemahan tersebut. Jadi sekiranya unggun api tersebut, contohnya dia terbiar, itu akan menyebabkan kebakaran hutan yang besar berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Julia binti Damat akan membentangkan tentang faktor-faktor berlakunya pencemaran udara. Yang pertama adalah aktiviti pembangunan dan perindustrian. Pelepasan gas-gas nitrogen, sulfur dioksida dan karbon dioksida yang dilepaskan oleh kilang-kilang perindustrian dan pembangunan telah menyebabkan berlakunya keadaan pencemaran udara yang kian meningkat dan sekaligus merosakkan kehidupan alam sekitar. Selain itu juga, aktiviti pembangunan dan perindustrian bukan sahaja melepaskan gas-gas pencemar, tetapi ianya juga melepaskan habu-habu yang akan menyebabkan sesak nafas berlaku. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa pencemaran udara berlaku atas dasar aktiviti pembangunan dan perindustrian. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Punca pencemaran udara yang seterusnya adalah kenderaan motor. Kenderaan motor merupakan penyumbang utama pencemaran udara di dunia. Masyarakat moden pada hari ini lebih bergantung kepada kenderaan bermotor seperti kereta, motorsikal, kapal terbang, dan sebagainya. Setiap kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak, dan ini perlu melalui proses pembakaran api fosil untuk menghasilkannya. Hal ini mengakibatkan kenderaan tersebut mengeluarkan gas yang berbahaya seperti gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon, dan juga habuk-habuk. Mengikut statistik, pada tahun 2004 terdapat lebih 14 juta kenderaan yang telah berdaftar di Malaysia, dan dijangka angka ini akan meningkat 1 bilion pada tahun 2020, ataupun angka itu akan mencapai lebih awal dari yang dijangka. Antara kesan pencemaran udara ialah kesan rumah hijau dan pemanasan global. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon juga menjadi puncak pada pemanasan global yang dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Kenaikan suhu bumi adalah disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terkumpul di dalam udara. Gas karbon
dioksida yang terlalu banyak telah menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu di bumi meningkat dan persekitaran menjadi panas. Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini. Kesannya adalah permukaan bumi akan menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir berlaku secara kerap, dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak. Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas kesihatan manusia. Manusia akan menghidap pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghirup udara yang tercemar. Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. Jika udara yang dihirup tercemar, sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan paru-paru dan sistem pengaliran darah mengalami masalah. Ini mengakibatkan pelbagai penyakit. Pencemaran udara juga dianggap sebagai penyumbang langsung kepada proses pencepatan tua, penyakit asma, bronkiolitis, emphysema, metelioma dan juga sebagai sumbangan menyebabkan bronkitis dan barah terutama jenis saluran pernafasan. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mendapati seramai 3 juta manusia mati setiap tahun disebabkan pencemaran udara, iaitu 3 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah kematian disebabkan kemalangan jalan raya. Malangnya, pencemaran udara telah menjadi masalah yang berterusan di kebanyakan negara, termasuklah Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Taufik Muhammad Taha dari Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perikanan. Hari ini saya akan menerangkan pembentangan tentang kesan pencemaran udara ke atas tumbuhan dan juga haiwan. Pertama sekali, kesan kepada tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang amat penting bagi tumbuh-tumbuhan di mana karbon dioksida, klorofil, air dan juga cahaya matahari amat diperlukan. Terdapat beberapa jenis bahan utama yang boleh memusnahkan tanaman-tanaman. Antaranya ialah ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, etilena, amonia, karbon monoksida dan lain-lain bahan kimia hidrokarbon. Secara amnya, bahan pencemaran ini meresap masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui stomata daunnya. Apabila ia berada di dalam daun, ia akan memusnahkan klorofil, sel-sel daun dan mengurangkan kadar fotosintesis dan membinasakan pokok tersebut. Yang kedua pula ialah kesan kepada haiwan. Bahan pencemaran yang berada pada tumbuh-tumbuhan secara tidak langsung atau langsung ini seterusnya akan mengancam keselamatan binatang darat atau laut. Secara umumnya, dapat dikatakan bahawa tumbuh-tumbuhan dan juga binatang saling bergantung untuk mendapatkan sumber makanan. Demi menjamin kehidupan yang lebih selesa, adalah mustahak untuk memastikan rantaian makanan semula jadi ini tidak Nama saya Jus Bakun ingin menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global. Yaitu yang pertama adalah penanaman semula pokok-pokok atau tumbuhan hijau. Ini adalah tujuan untuk menghasilkan gas-gas yang bersih dalam udara. Penanaman ini boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat seperti contohnya pihak sekolah boleh mengadakan taman-taman mini di sekolah untuk menyadarkan kepada pelajar-pelajar akan kepentingan tumbuhan hijau dalam ekosistem. Yang kedua adalah Kitar Semula, yaitu program Kitar Semula perlu digerakkan dengan pelbagai idea yang lebih menarik, yaitu melalui program Kitar Semula, dan itu menyebabkan masyarakat boleh menyedarkan diri akan kepentingan menjaga hasil mineral bumi. Dengan cara ini, generasi akan dapat merasai kejana bumi seperti dinikmati oleh kita. Pendidikan secara tidak formal ini juga telah mendidik masyarakat jenis-jenis barang yang perlu dan boleh dikitar semula. Langkah terakhir untuk mengatasi pemanasan global adalah pengurangan penggunaan tenaga, yaitu seperti penggunaan petrol
dalam pembakaran enjin kereta juga meningkatkan suhu pemanasan global. Penggunaan sumber alternatif seperti kereta hybrid yang bercirikan hijau alam sekitar adalah antara langkah terbaik dalam mengatasi pemanasan global. Di kebanyakan negara maju, tenaga solar telah lama diaplikasikan dalam kediaman rumah dan pejabat bagi menggantikan pembakaran fosil. Ini adalah sangat penting untuk kita ambil berat dan supaya kita tidak menerima kesan buruk daripada pemanasan global ini. Terima kasih dan sekian sejak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosaidi bin Awang, nomor metrik BB191100125. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan pencemaran udara, yaitu langkah pencegahan jerebu. Terdapat 6 langkah pencegahan jerebu. Langkah pencegahan yang pertama ialah kurangkan aktiviti di luar rumah dan cuba berada di dalam bangunan, yaitu di dalam rumah. Langkah pencegahan yang kedua ialah pakai penutup mask, yaitu mask, dan sesuai seperti P100 dan N95. Langkah pencegahan yang ketiga ialah kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok bagi sesetengah individu yang merokok di dalam rumah. Langkah pencegahan yang seterusnya ialah basuh tangan dan muka dengan air yang bersih selepas melakukan aktiviti luar. Gambar tersebut ialah 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Langkah yang seterusnya ialah banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Akhir sekali, langkah pencegahan yang seterusnya ialah bagi pemandu, gunakan penghawa dingin mod kitaran udara dalaman. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pencemaran udara malah berbahaya kepada penduduk di seluruh dunia. Kita telah melihat beberapa faktor dan kesan yang telah ditunjukkan oleh kawan-kawan saya. Semua kesan yang kita lihat tidak ada yang membawa kepada kebaikan, malah menjejaskan kesehatan manusia yang mengalami pencemaran udara tersebut. Ada juga kesan yang boleh membawa kepada kematian, terutamanya kepada pesakit yang mengalami masalah jantung. Justru kita sebagai manusia yang berakal haruslah bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini dan kita tidak boleh bersikap lepas tangan dalam hal ini. Oleh itu, saya dan kawan-kawan saya menyuruh kepada semua umat manusia agar tidak melakukan pencemaran udara yang boleh merosakkan bumi kita. Kita sebagai manusia hendaklah menjaga keindahan bumi kita supaya generasi yang akan datang boleh melihat keindahan tersebut. Sekian, terima kasih.